Respon awal Belanjawan 2023. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumaat lalu, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membentangkan Belanjawan 2023 yang baru setelah diteliti semula dan diubah suai dengan mengambil kira pandangan daripada Kementerian Kewangan serta Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang baru. Pembentangan ini telah mendapat pelbagai maklum balas dan reaksi yang bercampur-campur dalam kalangan ahli parlimen dan juga rakyat Malaysia. Jom kita lihat apa reaksi awal mereka terhadap Belanjawan 2023 yang baru dibentangkan ini. Memetik portal berita Astro Awani, ahli Parlimen Bacok Muhammad Syahir Che Sulaiman berkata Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan dilihat sebagai penerusan dan perluasan kepada inisiatif yang dilaksanakan kerajaan terdahulu. Selain itu, beliau berkata peruntukan kewangan yang lebih besar berbanding tahun lalu memerlukan disiplin fiskal yang sangat tinggi daripada pihak kerajaan. Ini memerlukan kepada satu disiplin fiskal yang sangat tinggi di pihak kerajaan dan saya mengalu-alukan komitmen Perdana Menteri untuk memastikan ketelusan dalam pengagihan perbelanjaan. Cuma di pihak kami agak sedikit terkilan kerana tidak nampak kesungguhan daripada aspek pengagihan kepada negeri-negeri pembangkang. Ketika membentangkan Belanjawan 2023 pada petang Jumaat, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kementerian Kewangan akan memperuntukkan sebahagian daripada wang ihsan Kelantan dan Terengganu untuk disalurkan secara langsung bagi membantu golongan miskin. Mengulas lanjut, Muhammad Syahir berkata beliau sudah menjangkakan bahawa Kementerian Kewangan tidak akan mengumumkan kebenaran pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP secara bersasar. Jelas beliau, ia satu pertimbangan yang sukar kerana perlu mengambil kira daya tahan KWSP dan juga keperluan rakyat. Cuma mungkin ada pengecualian atau pertimbangan dan jika diteliti kaedah bersasar itu kepada golongan yang mungkin ada hutang yang tidak mampu dibayar, maka perlu ada mekanisme yang lebih bersasar perlu dipertimbangkan. Kita memang mengakui bahawa KWSP perlu dijaga supaya dividennya lebih kompetitif pada masa akan datang, katanya. Mengenai komitmen Kerajaan Perpaduan untuk mengatasi rasuah pula, beliau berkata ia perlu dilakukan secara agresif. Tambahnya, kerajaan tidak boleh bertoleransi dan pilih bulu jika mahu mengekang aktiviti berkenaan. Berita harian pula melaporkan bahawa Tan Sri Wahid Umar, Pengerusi Bursa Malaysia berkata ketiadaan cukai makmur dalam Belanjawan 2023 memberikan kelegaan yang besar kepada sektor korporat. Cukai makmur ini sekiranya dilaksanakan dilihat berpotensi mengurangkan 5 hingga 6% daripada pendapatan saham-saham komponen FBM KLCI tahun 2023. Tanpa pengenaan cukai makmur, penganalisis meramalkan konsensus kadar pertumbuhan pendapatan sesaham atau earning per share EPS sebanyak 20.1% untuk 2023 berbanding negatif 1.3% untuk tahun 2022. Ini petanda yang baik untuk pasaran modal, katanya dalam satu kenyataan selepas Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentangkan Belanjawan 2023. Beliau juga memuji komitmen yang dipertingkatkan terhadap pemeliharaan alam semula jadi dan pembangunan mampan. Saya gembira apabila Perdana Menteri komited terhadap belanjawan pengembangan tetapi dengan kemampanan kewangan jangka panjang dan tanggungjawab fiskal dengan mengurangkan defisit fiskal kepada 5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 daripada 5.6% pada 2022 dan seterusnya kepada 3.2% pada 2025, katanya lagi. Beliau berkata ini akan dapat dicapai dengan meningkatkan keberkesanan kutipan cukai dan menutup ketirisan serta meluaskan asas hasil dengan pengenalan semula cukai ke atas barangan mewah dan cukai keuntungan modal CGT ke atas saham dalam syarikat-syarikat yang tidak tersenarai. Beliau menambah bahawa yang kedua itu adalah optimum kerana ia akan menggalakkan lebih banyak syarikat tidak tersenarai untuk menyenaraikan saham mereka di bursa saham dan merangsang pertumbuhan pasaran modal. Bernama pula melaporkan bahawa Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pengurangan kadar cukai pendapatan individu per mastautin sebanyak 2% dalam Belanjawan 2023 secara relatifnya dapat memberikan lebihan duit poket kepada golongan yang terlibat. Beliau berkata, walaupun lebihan hingga RM1,300 itu bukan dalam bentuk tunai, ia sekurang-kurangnya dapat memberikan kesejahteraan kepada mereka yang terlibat kerana lebihan yang ada boleh mengurangkan bebanan kos sara hidup keluarga masing-masing. Umpamanya, untuk mengurangkan kos pengurusan keluarga, ekoran pertambahan jumlah ahli keluarga serta untuk mengurangkan perbelanjaan persekolahan anak-anak seperti dalam soal pembelian buku teks anak-anak kerana kita lihat itu termasuk dalam pengurangan kos bebanan keluarga, katanya. Dalam Belanjawan 2023, Perdana Menteri berkata bermula tahun ini kadar cukai pendapatan individu per mastautin dikurangkan sebanyak 2% melibatkan setiap banjaran pendapatan lebih RM35,000 hingga RM100,000. Perdana Menteri berkata pengurangan itu dijangka dapat memberi manfaat kepada kira-kira 2.4 juta pembayar cukai sekaligus menambah pendapatan boleh guna golongan M40 sehingga RM1,300. Ahmad Zahid berkata penurunan kadar cukai itu juga penting kerana selari dengan hasrat Perdana Menteri untuk mengeluarkan
mengeluarkan rakyat dalam kelompok B40 dan M40 daripada kesempitan dan kekangan pengurusan kewangan. Kalau kita lihat dalam struktur masyarakat, kumpulan T20 merangkumi kira-kira 20% daripada keseluruhan rakyat Malaysia memperoleh pendapatan pada paras tertentu. Kumpulan M40 berpendapatan menengah dan sederhana serta B40 berpendapatan rendah. Namun selepas pandemik COVID-19, kumpulan M40 mungkin hanya tinggal 20% iaitu menjadi M20 kerana yang kononnya berpendapatan menengah dan sederhana itu berada di kumpulan B40. Jadi, kumpulan B40 mungkin sudah menjadi kumpulan B60. Oleh itu, bagaimanakah kaedah terbaik untuk membantu? Maka dalam keadaan itulah, apa yang dihasratkan Perdana Menteri ialah untuk mengeluarkan semua mereka dalam kumpulan M40 ini daripada kesempitan dan kekangan pengurusan kewangan keluarga. Maka langkah-langkah ini iaitu penurunan kadar cukai dilakukan, katanya. Dalam laporan berbeza, Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agua Dagang menyambut baik pengumuman peruntukan tersebut, berkata pihaknya committed dalam usaha membantu kerajaan mencapai hasrat belanjawan itu. Katanya, tema membangun Malaysia Madani Belanjawan 2023 yang dibentangkan adalah selaras dengan prinsip Madani yang mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Belanjawan itu jelas menunjukkan komitmen kerajaan dalam memastikan keharmonian dan kemakmuran rakyat terus dipelihara. Belanjawan 2023 telah memperuntukkan pelbagai inisiatif bagi menjamin keharmonian dan perpaduan melalui Ikhtiar 11. Katanya lagi, menurut Aaron, inisiatif tersebut adalah masing-masing 50 juta ringgit Malaysia yang diperuntukkan bagi menggerak pelbagai program perpaduan dan integrasi nasional, antaranya Kembara Perpaduan Malaysia Madani dan Ini Warisan Kita serta penyelenggaraan dan baik pulih rumah ibadat bukan Islam di seluruh negara. Selain itu, katanya, geran padanan sebanyak 50 juta ringgit Malaysia juga diberikan bagi mendorong penajaan sektor swasta untuk program sukan, khususnya sukan yang berteraskan perpaduan dan dana 25 juta ringgit bagi menyemarak kegiatan kebudayaan dan kesenian di peringkat komuniti. Beliau berkata, 20 juta ringgit peruntukan yang disalurkan oleh kerajaan adalah bagi program perpaduan yang berlandaskan penerapan nilai-nilai murni antara kaum dan 20 juta ringgit untuk melaksanakan program gotong royong di semua sekolah seluruh Malaysia. Keutamaan diberikan kepada program sukan, kebudayaan dan kesenian di peringkat sekolah dan komuniti dan bagi memupuk perpaduan di samping mengangkat peranan ibu bapa, komuniti dan NGO dalam pembangunan anak-anak di sekolah, katanya. Bagi ahli-ahli Parlimen Pembangkang pula, mereka menyatakan kekecewaan dengan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak memberi peruntukan secara adil kepada mereka. Memetik laporan Astro Awani, mereka berkata, tindakan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan itu disifatkan sebagai membalas dendam dan hak ahli Parlimen Pembangkang untuk mendapatkan peruntukan yang sama rata dinafikan. Namun mereka menegaskan akan terus menjadi semak dan imbang kepada kerajaan dalam memastikan kesesamaan dalam pentadbiran negara. Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, melihat pada pembentangan belanjawan 2023, pembangkang dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan ini, kami tertekan kerana tidak ada peruntukan. Peruntukan ini bukan kami minta duit siapa-siapa. Kami minta duit rakyat. Ahli Parlimen tidak dibeza-bezakan. Kerajaan sekarang ini adalah kerajaan Madani. Madani istilahnya keadilan, namun nampaknya kami tak dapat keadilan. Kami pihak pembangkang kecewa. Kata rakyat tidak akan dibezakan, tapi mengapa ahli Parlimen perlu dibezakan? Pendekatan untuk membalas dendam ini tidak wajar dibuat, katanya ketika ditemui selepas pembentangan belanjawan 2023 di Parlimen di sini pada Jumaat. Sementara itu pula, ahli Parlimen Machang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Akmal turut berkongsi pandangan yang sama. Menurutnya, pengagihan belanjawan 2023 tidak memberi penekanan kepada keadilan sumber pendapatan negara kepada negeri-negeri pimpinan pembangkang. Sepatutnya, sosok seorang reformis yang telah berpuluh tahun melaungkan keadilan, kesaksamaan malah berjanji dalam manifesto Pakatan Harapan bahawa peruntukan sama rata kepada semua ahli Parlimen merentasi parti. Malangnya perkara ini tidak diendahkan beliau. Inilah sedikit sebanyak reaksi dan pandangan awal berkenaan belanjawan 2023 yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Diharapkan video ini bermanfaat untuk anda. Jika anda suka video dari saya, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham dan tekan butang loceng agar tak terlepas video-video saya yang akan datang. Oh, sebelum tu, jika anda berminat nak buat pelaburan di Bursa Malaysia tapi belum ada akaun CDS, bolehlah buka akaun CDS dengan saya, Mahir Alias, sebagai reminder anda. Boleh layari akaun cds.com. Bagi anda yang buka akaun CDS di bawah saya, anda akan dapat join live bersama saya setiap petang semasa market open. Kita akan lihat kaunter-kaunter yang berpotensi dan membiasakan diri dengan platform dan pergerakan pasaran saham. Selain itu juga, untuk mudahkan anda mencari kaunter berpotensi, saya sediakan satu bot di Telegram yang mana anda boleh tengok screener yang dibuat khas untuk klien saya. Dalam Telegram bot ini juga anda boleh lihat chart, dapatkan info tentang syarikat dan boleh dapatkan cadangan support dan resistance untuk kaunter yang dibeli. Buka akaun CDS dengan saya, layari akaun cds.com. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.